Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, pada halaman 584 hingga 588, dan hari ini kita bersama bintang panel kita yang akan berkongsi permata-permata ulang kaji bagi halaman yang telah pun kita baca, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saat ini selamat datang sekali lagi ke teratak kami Quran Time. Ustaz Tar, apa khabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ni. Kuning ini. Kuning hari ini Ustaz ni di hujung-hujung semangat kebangsaan. Subhanallah. Insya-Allah ya. Dan kita bersyukur Ustaz ya, pada minggu ini kita dah pun masuk kepada juz yang ke-30. Betul. Ya, mungkin di peringkat awal ini saya pun nak mengucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Mustafa yang terlibat dari sejak awal. Ya. Mungkin Ustaz Mustafa boleh berkongsi sedikitlah pandangan tentang My Quran Time dah sampai juz yang ke-30 ini. Beberapa minggu lagi kita akan khatam tadabbur daripada Al-Quran. Mungkin pendapat, cadangan, harapan Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tar. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asalnya, Quran ini memanglah inilah matlamatnya untuk kita tadabbur, untuk kita lihat, untuk kita ambil buah-buah yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab baca tu salah satu, tapi mentadabbur dan mengambil perkara-perkara, larangan, perintah dan sebagainya, dia merupakan perkara yang sangat penting. Dan rupanya benda ni adalah kesinambungan. Sebab daripada asasnya kita kata dia bukan tafsir, dia adalah tadabbur, perbincangan, dan tafsiran itu mungkin pergi terlalu panjang. Cuma daripada sudut asalnya kita dapat poin-poin penting, dan itulah saya tengok alhamdulillah yang menonton dan menyaksikan juga ada nota-notanya. Betul. Dan itu pun di-share dengan keluarga. Kemudian ada tindakan-tindakan yang diambil, kesan yang sangat besar. Mudah-mudahan itu amal jariah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu sebagai permulaan bagi slot ulang kaji kita pada hari ini. Beberapa siri lagi ulang kaji sebelum kita berlabuh pada My Quran Time kali ini, dan insya-Allah kita akan memulakan ya dengan doa kita ringkas. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan halaman 584 di mana kita akan memberi fokus kepada ayat 16 hingga 20, kisah Nabi Musa dibawakan dalam surah An-Nazi'at. Mengapa kisah ini dipaparkan? Kita tahu bahawa kisah Nabi Musa sepanjang Al-Quran ini sekitar 32 surah, dan ini adalah salah satu ya antara hujung-hujung Nabi Musa namanya berkumandang di dalam Al-Quran. Kita baca ayat 16 hingga 20 sebelum kita melihat apa yang dimaksudkan dengan istilah, ada istilah takut di dalam Al-Quran dalam surah ini, tetapi penggunaan khasyah, khauf itu diguna pakai. Kita baca dahulu ayat 16 hingga 20 dipimpin Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran, tak lupa kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Mustafa.
bintang ilmuwan kita yang banyak mengisi dan juga berkongsi ilmu dengan kita semua tentang tadabbur Al-Quran, dan harapan dan garapan daripada Al-Fadhil Ustaz tadi, mudah-mudahan kita semua dapat ambil dan juga terus bersemangat dan Ustaz Musa, kita terus bersemangat untuk bersama dengan Al-Quran insya-Allah taala. Permulaan ini ayat 16 sehingga ayat yang ke-20, kita nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sama-sama sambil-sambil barangkali duduk ngeteh ke apa ke kan, sambil-sambil tengok TV tu, kalau boleh jomlah kita baca sekali insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita bacaan ayat 16 hingga 20 daripada surah An-Nazi'at, ketika Tuhan memanggil, menyeru Nabi Musa di lembah suci iaitu Tua, pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampau batas. Maka katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri, dan engkau akan dikupimpin di jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Dalam ayat yang ke-19 ini dinyatakan tentang istilah fatakhsha, maksudnya tentang takut. Tetapi kalau tengok juga di hadapan pada ayat yang ke-40, Allah menyatakan tentang orang-orang yang takut kepada maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut juga diterjemahkan pada ayat yang ke-40. Jadi berulang-ulang perkataan khasyah dan juga khauf ini di dalam surah An-Nazi'at. Apa beza di antara takut khasyah dengan takut khauf yang ada dalam surah An-Nazi'at ini sebagai pelajaran untuk kita bersama? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Faz, kemudian Syekh Sayyid Mutawalli. Saya confuse Syekh Sayyid Mutawalli ataupun Syekh Abdul Basit. Kan jadi nampak macam dua-dua. Tarmizi. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan jazak. Alhamdulillah, menggetarkan jiwa. Baik, jadi kita pergi kepada perbincangan disebut tadi fatakhsha. Kalau kita pergi awal lagi, kita kembali semula pada surah Ar-Ra'd pada ayat 21, Allah menyatakan wa yakhafu wa yakhafuna rabbahum, kemudian Allah wa yakhshana rabbahum, kemudian Allah menyatakan wa yakhafuna su'al azab. Jadi di situ sebenarnya ada dalam satu ayat. Maka kalau kita melihat kepada apa disebutkan oleh para ulama tafsir, seperti mana juga disebut oleh Imam At-Tusi, menyatakan bahawa sebenarnya fatakhsha ataupun khasya ni dia adalah satu perkara yang mana dia menggetarkan hati, menggerakkan kita punya, bila kita patuh pada perintah Allah, dia ataupun kita bimbang mungkin terjatuh dalam dosa, kita akan rasa macam ada satu benda tak selesa, kita bergetar, kita rasa takut hati kita. Itu pada perkataan khasya. Adapun perkataan khauf ini, dia adalah melibatkan benda yang mana dia berhenti terus, dan ada sebahagian ulama menterbalikkan. Maksud khasya ni dia bergetar, dia macam inilah contohnya. Saya baru ni kena demam sebut upaya influenza kan. Jadi kena tu ialah dia jadi macam panas sejuk bergetar-getar. Jadi bergetar-getar tu kita boleh kata sebagai khasya kan, khasya. Tapi khauf ni ialah dia dalam keadaan, ataupun sebahagian pula menyatakan bahawa khauf ni dia keadaan getar, dia keadaan tak bergerak tu dalam keadaan rasa takut juga, tapi bergetar dan juga bergerak. Kalau khasya, dia diam terus. Maksudnya kalau tadi kita demam tadi tu, makan ubat tidur terus. Jadi maksud tak bergerak terus. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan fatakhsha untuk Firaun ni supaya dia bukan sekadar takut biasa-biasa, bukan sekadar bergetar sekejap,
tapi untuk dia betul-betul beriman terus patuh tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pada pandangan pertama di kalangan para ulama tafsir. Yang kedua disebut oleh Imam Ibn Qayyim dan juga sebahagian ulama-ulama yang lain menyatakan perkataan fatakhsha ni dia benda yang kita boleh nampak secara panca indera. Maksud bergetar muka, memek muka, rasa tu kan. Tapi khauf ni benda dalam hati. Benda dalam hati yang takkan dapat dipancarkan melainkan dia sendiri tahu yang dia tu takut kepada Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ada lagi yang nak menjelaskan lagi, menyatakan bahawa bila sebut khasya ni biasa dia melibatkan akhirat. Sebab tu kalau tengok kaitan dengan ayat 40 tu, sesiapa yang mana takut kepada Tuhannya, di sisi Tuhannya, kemudian juga apa yang dia kena buat waktu dekat dunia, dia kena tahan nafsu dia kena pelihara daripada segala-galanya, kerana itu urusan takut di dunia membawa khasya kepada akhirat. Jadi apa berkaitan dengan kehidupan kita? Kaitan dengan kehidupan kita dua-dua kena ada. Perkataan khasya maksudnya takut yang menggeletar hanya sekadar bila kita jumpa dengan ayat Allah hari kiamat, sebab juzuk akhir-akhir ni tentang kiamat. Jadi bila kita tengok, kita baca, kita rasa takut, dan kemudian khauf itu juga berterusan membawa kita kepada akhirat. Jadi dua-dua item ni sangat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam apa setiap perbuatan kita. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah potensi yang perlu dibina Ustaz ya. Sebenarnya satu potensi emosi namanya takut ya, pasal ada orang cakap takut apa bosku kan, ataupun malu apa bosku kan. Jadi perkara-perkara tersebut kalau salah guna ia menyebabkan dihilangkan elemen khasyah ataupun khauf itu, ia menyebabkan bagi setengah orang, kalau orang lelaki kan contohnya tak macho lah kan ya, kalau takut ataupun ada khasyah, rupa-rupanya itu akan menyebabkan kita hilang potensi yang Allah nyatakan pada surah An-Nazi'at. Jadi guru-guru yang ada ya, yang ada di sekolah, elemen ini perlu ditanam Ustaz ya, khasyah ini, dan sudah tentunya khasyah itu bukanlah hanya kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bergerak kepada halaman 585 di mana kita nak membaca ayat 9 hingga ayat 12. Kali ini dalam surah Abasa wa Tawalla ayat 9 hingga 12. Masih lagi kita bercakap tentang yakhsha Ustaz ya. Kita baca dahulu ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak baca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 surah Abasa di halaman 585. Bersedia? Dah belik dah halaman sebelah ni? Okey, jom kita baca sama-sama 9 hingga 12 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-9, Allah menyatakan dengan perasaan takut yang itu iaitu merujuk kepada salah seorang sahabat yang berada bersama Rasulullah. Engkau wahai Muhammad mengabaikannya, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan, maka barang siapa yang mahukannya dapatlah dia mengambil peringatan. Ini adalah peristiwa bagaimana Nabi bersama Abdullah bin Ummi Maktum, dan bagaimana Allah menyatakan bahawa fa anta anhu talaha. Ini satu komentar yang memang pedas, tajam, apatah lagi kalau pada Nabi Ustaz ya. Nabi kekasih Allah, tetapi Allah mengingatkan ayat ini, sudah tentu ada sesuatu yang amat penting kita ambil perhatian daripada ayat ini bersama Ustaz Mustafa. Silakan. Baik.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita tahu bahawa sebenarnya ini adalah ayat yang menolak orientalis barat yang menyatakan agama kita Muhammadism. Maksudnya agama ni Muhammad yang cipta, yang buat. Sedangkan macam mana satu orang yang buat tiba-tiba Allah sebut kesalahan dia ataupun kesilapan sebenarnya di dalam Al-Quran. Jadi mazhab yang Ghazihir kan, geng dia Joseph Sharks apa semua tu, ini biasanya mereka akan mainkan sentimen-sentimen berkaitan perkara ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang digunakan itulah talaha. Talaha ni perkataan lahwun. Lahwun ni maksudnya menggembirakan, hiburan yang melalaikan. Tapi sebenarnya dia, kalau bagi Nabi SAW, Nabi berjumpa dengan kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, dia bukanlah perkara yang melalaikan, tapi dia adalah perkara yang mengalihkan daripada tujuan yang asal, yang sepatutnya ada rizal. Sepatutnya ada keputusan. Iaitulah sebenarnya sepatutnya berdakwah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ni satu orang yang kata beliau sendiri, beliau kata daripada kecil beliau dah buta, hilang penglihatan, dan kemudian Allah bagi banyak kelebihan kepadanya. Dia jadi tukang azan Nabi yang kedua. Dalam riwayat Imam Bukhari, dia azan waktu subuh. Bilal azan pagi sebelum subuh. Kan? Itu sunnah dia. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bila mana ada strategi peperangan, Nabi keluar hampir 13 kali Nabi jadikan dia sebagai pembantu pemimpin di Madinah. Hatta walaupun dia ni kita kata OKU lah, tapi kelebihan Allah bagi kepada dia. Dan hatta ketika mana nak berhijrah, dia orang pertama yang mengangkat tangan. Dia panggil sabiqul awwalin, orang-orang awal yang mana nak ikut Nabi berhijrah. Sedangkan daripada Mekah ke Madinah itu hampir 500 km, tapi beliau sanggup dengan keadaan buta dia. Jadi itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, dan sebenarnya dia daripada sudut asalnya dia adalah aulawiyat, keutamaan. Sebab tu dalam kehidupan kita ni ada keutamaan. Bukan bermaksud ayat ni kita jangan dakwah kepada non muslim. Ramai orang silap faham. Dia kata non muslim tak payah dakwah, sebab tu pula ada pula dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan pada awal-awal tu kan. Maksudnya anzartahum kan, jika mana kamu nak bagi peringatan pada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan, tetap orang non muslim takkan beriman. Tapi usahanya itu. Tapi di sini sebenarnya di atas Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa keutamaan yang paling utama adalah kita tahu. Tapi masalahnya Nabi SAW tidak mengetahui. Tak tahu yang Abdullah bin Maktum ni dia akan Islam, masuk Muslim, banyak kelebihan yang dia bagi kepada Islam. Tapi hakikat sebenarnya ialah dia adalah daripada sudut proses tarbiyah kehidupan manusia. Sebab tu dalam kehidupan kita kadang-kadang benda tu penting. Di antara umrah dengan haji. Kan mana kita nak dulu, antara perkara wajib dengan sunat. Ramai orang kadang wajib dia buat tapi tak berapa nak fokus sangat. Tapi kalau sunat dia fokus. Kan? Jadi dia perkara-perkara seperti itu. Hatta dalam beribadah sekalipun, dalam berdakwah, Allah telah letakkan peringkat aulawiyat itu, keutamaan itu, apatah lagi sebagai seorang pelajar, apatah bagi sebagai seorang pekerja dan sebagainya. Maka di mana keutamaan itu dia kena bijak. Sebab tu sifat Nabi itu fatanah, cerdas dan bijaksana. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mus menceritakan tadi tentang keutamaan. Maksudnya poinnya ialah keutamaan, dan dalam dakwah, dalam ibadah semuanya memerlukan kepada keutamaan. Dan itulah komentar tentang talaha tadi ya. Bukannya Nabi berhibur ke ataupun buat perkara yang sia-sia, tetapi Nabi ditegur untuk pastikan ya, memberi keutamaan. Dan sudah tentunya Allah boleh beritahu awal Ustaz ya, tetapi Allah beri peristiwa ini berlaku dahulu, turun wahyu untuk menjadi pelajaran kepada kita, masya-Allah, dan sekaligus menjadi hujah bahawa ini bukannya ajaran daripada Nabi Muhammad kan. Maksudnya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan orang tulis buku tak ada Ustaz ya, nak ini kelemahan saya kan, dia mesti buang yang tu yang cantik-cantik. Paling hebat pun cakap kalau ada kelemahan hamba yang fakir sila komen kan. Itu sahaja. Jadi ini adalah satu pelajaran yang kita ambil daripada surah Abasa, dan kita ingin teruskan pada muka surat 586 surah At-Takwir pada ayat yang ke-27 hingga 29, bercakap tentang kita ingin sesuatu, kita ingin buat perubahan, tapi apakah proses dan realiti untuk kita berubah. Ayat 27 hingga 29 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, subhanallah, menarik kita dapat belajar hari ini, subhanallah. Kita nak masuk pula ni surah At-Takwir. Kalau surah Abasa tadi memang kita selalu dengar lah. Betul. Dan juga barangkali selalu juga telusuri kisah-kisah, terutamanya yang awal-awal tu kan, pasal kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau surah yang kita nak tengok sekarang ni At-Takwir ni, ini memang
jarang baca, jarang telusuri makna dia. Tapi hari ni kita dah belajar sebelum ni, hari ni kita nak tambah lagi dengan ulang kaji. Alhamdulillah, subhanallah. Mari kita baca ayat 27, 28, 29 sebelum akan dikupas nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa Allahu Rabbul Alamin. Illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah Tuhan seluruh alam. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan lurus yastaqim, yang ada kaitan dengan masyiah, tentang kehendak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam Al-Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Wahai kawan-kawan, bacalah Al-Quran. Wahai kawan-kawan, itu pesan Rasulullah. Bila baca Quran, hati jadi tenang, jiwa jadi lapang, dosa hilang, Allah sayang. InsyaAllah. Macam lain je Ustaz. Itu ada kita ubah sikitlah lirik dia daripada adik-adik iman, kumpulan iman sekarang dah besar lah. Jadi harap-harap abang-abang iman ataupun adik iman jangan marah nak Ustaz adjust sikit lirik lagu tu. Tapi dia mesti maksud tetap itulah, kita nak bersama dengan Al-Quran. Moga-moga Al-Quran terus bertakhta di hati kita, dan bila kita baca Quran hati jadi tenang insya-Allah. Walau segunung ujian daripada Allah SWT, itulah penawarnya antaranya, itulah Al-Quran. Yang seolah-olah bila kita bercerita, kita menceritakan, bila kita baca tu kita menceritakan apa masalah kita kepada Al-Quran. Dan bila kita baca, kita ceritakan masalah kita kepada Al-Quran, dia tidak ceritakan pada orang lain. Kan? Lepas tu dia seolah-olah menyelesaikan masalah kita. Antaranya bila kita baca tu, lepas tu tenang rasa Allah buka jalan. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak terus menyambung 3 ayat yang kita baca tadi dengan Tarannum Sikah tadi. Apakah intisarinya ataupun tadabburnya? Silakan Fadil Safas. Ya, terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi bercakap tadi tentang Quran Ustaz ya. Zikrul lil alamin, ya, peringatan kepada seluruh alam. Liman syaa minkum an yastaqim pada ayat 28. Itu yang kita ingin fahami. Bagi siapa yang ingin yastaqim, apa maksud yastaqim? Kalau biasa kita baca Ustaz, ihdinas siratal mustaqim, kan? Tetapi bila diberikan penekanan di sini itu apa asasnya dan apa yang perlu ada pada jiwa kita agar kita mendapat apa yang dipuji Allah dalam ayat ini. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz penonton, Ustaz Tar. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, dia sebenarnya bila sebut
Istiqamah ni kita biasa dengar, mustaqim kita biasa dengar. Yastaqim ni ada tapi jarang-jarang. Jarang kan. Jadi yastaqim ni dia sebenarnya asal daripada qawama. Qawama ni maksudnya kuat, kukuh, benar, lurus. Jadi kalau kita tengok pada perkataan asal yastaqim ni, dia kalau dalam bahasa Arab dia panggil fi'il mudhari' lah. Iaitulah dalam keadaan, iaitulah sentiasa berada dalam kebenaran, sentiasa berada tegak, sentiasa berada lurus. Itu maksudnya. Maka Allah menyatakan dekat sini, kalau kita tengok sangat cantik ayat Quran ni, akhir pada ayat 28 tu lil alamin, untuk seluruh alam, semesta alam. Kemudian liman sya', bagi sesiapa yang kehendaki. Lam tu dalam bahasa Arab dipanggil ibdal. Ibdal tu kembali kepada alam. Maksudnya ialah bukan semua orang yang nak benda ni. Bukan semua orang yang nak istiqamah. Sebab manusia ni dia kadang-kadang ada 3 kategori lah. Biasanya dia memang terus dalam, kita kata, dosa, maksiat dan sebagainya. Ada yang kedua ni, dia kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak lurus, tak benar, dia jatuh. Kadang-kadang dia terbuat dosa dan sebagainya. Dan yang ketiga ni orang yang terus yastaqim, terus lurus, benar, tepat. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya bukanlah memberikan pilihan, tapi yang Allah kehendaki yang benar tu. Sebab bila tengok contoh dalam surah Kahfi, Allah kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak silakan beriman, siapa yang nak silakan kufur. Bukan maksud pilihan. Maksudnya Allah pujuk kepada hati manusia ni supaya melihat apa yang Allah telah sebutkan. Sebenarnya ayat ni kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah, siapa nak tengok betul-betul real kiamat depan mata, tengok ayat surah ni. Sebab mula-mula tu dah tengok bergulung lah, hancur itu dan sebagainya. Itulah gambaran kiamat yang sebenar. Maka Nabi sebut tengoklah pada ayat ni. Jadi bila dah cerita pasal kiamat, cerita tentang bagaimana keadaan dihapuskan, hancur dan sebagainya, maka tiba-tiba Allah kata, wahai ni penduduk sekian alam, kamu tengoklah siapa yang kamu nak tu silakan. Sebab Allah dah cerita kat atas tadi, tapi siapa yang nak tu ikut kepada kamulah. Jadi di sini maksudnya berdoa untuk meneruskan kepada hidayah, jadi terus lurus, terus benar, terus tegak. Dia satu benda yang kita sering ulang-ulang dalam solat dan sering kita kena buat. Sebab tu dalam kita berbisnes, dalam kita belajar, dalam kita apa ni, kadang-kadang dia ada stres dia, ada rasa malas, ada rasa apa. Tapi bagaimana kita nak tu, kita nak teruskan itu, maka yang itu tak ada dah bergantung harapan pada siapa melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah panduan bagaimana untuk kita istiqamah, kuat semangat Ustaz ya. Kuat semangat dalam hidup kita ni, kerana ada masa kita malas, ada rasa tak bersemangat, tetapi bila dibawakan tentang hari kiamat, kiamat sudah dekat ya. Kiamat sudah dekat. Kalau kita jelas kiamat sudah dekat dengan kandungan daripada surah At-Takwir ini, dia akan bangkit balik Ustaz ya. Pasal apa? Masa kita tak panjang. Tuan-tuan yang berada di rumah ya, yang sedang bertugas, bahawa kita perlu baiki dan terus bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita pada jalan ini. Jadi ini pelajaran daripada surah At-Takwir. Jangan putus asa lah Ustaz ya. Jangan putus asa dan mesti ada kehendak yang kuat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berganjak kepada halaman 587, satu surah yang masih lagi bercakap tentang peristiwa hari akhir nanti. Kita nak baca daripada ayat 1 hingga 5 kerana ada sesuatu yang besar yang disampaikan untuk kita sama-sama ulang kaji pada hari ini. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Infitar bersama Ustaz Tarfizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak membacakan surah Al-Infitar ayat 1 hingga 5 Ustaz Faz ya. Betul. Yang di mana hujung dia semua huruf ta. Betul. Hujung dia, akhir dia semua huruf ta, subhanallah. Dan antaranya ayat yang keempat, wah, yang mencabar sebutannya dan saya kira mencabar juga maksudnya. Akan dikongsikan sekejap lagi. Baca dulu Baca dulu. InsyaAllah. Ibu ayah sekalian, jom kita baca dulu ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat surah Al-Infitar, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan dan apabila lautan bergelora dan apabila kubur-kubur itu dibongkar, maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang dilalaikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Perkataan yang amat menarik sini Ustaz ya, untuk diberi perhatian selepas Allah menceritakan babak-babak akhir ini, manusia mengetahui qaddamat wa akharat. Boleh Ustaz ceritakan sikit apa contoh, apa pedoman bagi kita lah ya, jangan sampai kalau ayat 6 tu jangan sampai tertipu dengan hala tuju kita menuju bi rabbikal karim, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, Ustaz Faz, kemudian Ustaz Tar, kalau kita kembali kepada ayat ini cerita lepas bangkit daripada kubur. Yang bangkit daripada kubur ini, kalau kita tengok daripada sudut asasnya, dia ada dalil daripada Quran dan hadis tentang cerita azab kubur dan cerita tentang kebangkitan manusia. Dan awal-awal kebangkitan itu kita terus ke mahsyar dan kemudian kita akan tahu apa yang kita pernah buat sewaktu mana dekat dunia. Jadi pada ayat ini sebenarnya kalau kita perhatikan betul, setiap diri itu akan mengetahui apa yang dia telah lakukan. Qaddamat wa akhar. Qaddamat wa akhar ni pertama, qaddamat sejak dia baligh. Apa yang dia buat sejak dia baligh? Maksudnya tanggungjawab dia daripada sudut ibadah dia jaga tak hukum hakam dan sebagainya, yang tu semua dia akan tahu. Rekod tu akan keluar. Kalau kita boleh gambarkan, ada orang kata, kenapa hari akhirat Allah masih nak guna dacing timbangan? Kenapa akhirat masih lagi nak guna buku catatan amalan? Pendrive kan ada, pendrive kan ada, hard disk kan ada, tayang je lah. Kita kata teknologi Allah lebih hebat daripada tu. Tapi manusia dia guna sikit je, kemudian dia nak berlagak. Dia nak kata dia hebat dan sebagainya. Maka Allah kata dekat situ, pertama sekali sejak dia balik. Kemudian wa akhara, sehingga habis penghujung hayat dia tu. Hayat dia, kematian dia tu, maksudnya daripada start dia balik sampai dia meninggal dunia, maka yang tu dia tahulah dia amal tu dia buat apa. Umur yang Allah bagi, kesihatan Allah bagi, sepanjang tu dia buat apa. Tu yang pertama. Yang kedua, qaddamat wa akharat ni juga maksudnya ialah apa yang mana boleh menjadikan dia memanjangkan pahala ataupun memanjangkan dosa. Maksudnya memanjangkan pahala ni, ada sedekah, ada jariah, ada amal yang kita buat walaupun kita dah mati, dibangkitkan daripada kubur, kemudian masa dalam kubur tu banyak lagi pahala tu mengalir pada kita. Wa akharat. Kemudian apa, qaddamat. Tapi wa akharat pula dia merujuk kepada benda perkara yang kita buat dosa, benda yang lalai dan sebagainya, pun akan juga membagi kepada kita ganjaran ataupun dosa-dosa yang ada. Jadi sebab tu ayat ni dia sangat memberi teguran kepada kita kalau kita nak buat video, contohnya video yang macam mana. Adakah benda tu akan beri kesan kepada kita waktu kita selah balik ataupun waktu kita akhirat? Ada orang mungkin kata, saya nak buka tudung, nak tutup tudung, saya punya suka lah, kan? Yang tu akan beri kesan kepada akhirat dia dan juga akan beri kesan kepada kehidupan dia dekat sana. Sebab video tu kekal orang akan tengok. Tulisan dia dekat Facebook orang akan baca. Inilah tulisan yang memaki orang dulu. Orang tengok, orang kata dia ni Facebook dulu aktif 2018. Kan? Lepas tu sampai 2019, lepas tu tak ada dah. Rupanya tahu pemilik dia meninggal. Dalam tu penuh maki, penuh apa semua. Qaddamat wa akhar. Itulah benda yang dia akan nampakkan dan dia akan tahu, dan itulah balasan yang dia akan dapat nanti. Sebab tu siap sedia dengan Facebook kita, video kita, percakapan kita, pakaian kita, apa saja yang kita nak pamerkan, maka ingat qaddamat wa akharat. Itu adalah peringatan yang besar Ustaz ya. Amat mengerikan sebenarnya apa sahaja yang kita buat. Kalau yang baik-baik tu okey kan, kalau buat baik tu dan kita berada di kubur nanti bertambah amal kita seperti tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam masa yang sama, kalau katakan komen di Facebook ya, ataupun kita menulis menghasilkan karya-karya yang merosakkan, ataupun kita buat dasar-dasar polisi bagi pemimpin-pemimpin Ustaz kan, memberi kempen dan kemudian polisi yang dibuat itu menyusahkan lagi ramai orang, dan yang selesanya orang-orang tertentu sahaja, sudah tentunya ia adalah satu perkara yang amat mengerikan bila Allah nyatakan tentang balasannya di akhirat nanti. Dan mungkin Ustaz Tar ada sesuatu berkongsi. Ingat Ustaz Mus kongsikan, sebenarnya bila kita saat diuji itu saat yang paling istimewa lah kalau kita dapat. Sebab bila saat diuji tu Safas, kita itulah saat yang biasanya kita akan saat paling dekat dengan Allah SWT. Tapi sayangnya bila ujian itu telah diambil, diangkat, contohnya dah sembuh daripada kanser dan sebagainya, kembali kepada buka aurat dan sebagainya. Itu satu peringatan lah pada kita dan pada semua. Janganlah di saat kita susah sahaja kan. Maksud itu memang pergantungan kita pada Allah, nak mengaji, tutup aurat dengan sempurna. Tapi bila dah baik, dah okey semua,
kembali kepada, jadi agak yalah kita tersayanglah. Betul. Dan itu peringatanlah untuk saya dan kita semua. Moga-moga Al-Quran terus beri semangat, kekuatan pada kita, insya-Allah. Itu sebenarnya Ustaz, daripada ayat yang ke-6 tu ada satu rayuan daripada Allah kan, untuk apa yang menyebabkan sampai kamu tertipu ni kan. Lebih kurang begitu, daripada Tuhan yang dah bagi macam-macam kepada kita tuan-tuan. Dan ingatan ini untuk saya pada sepanjang masa ya, kerana kita tahu kadang-kadang kita ni mudah je terlalai daripada kehidupan, tapi jangan sampai kita terlalai daripada panduan daripada Tuhan. Kita ingin meneruskan pada surah yang seterusnya, surah Al-Mutaffifin, pada surah yang ke-83. Kita nak baca ayat yang ke-10 hingga ke-12 dahulu, bagaimana orang yang mutaffifin ini, yang kita akan dengar sekali lagi apa maksud mutaffifin ini. Mereka ini adakah yang perompak besar, ataupun mutaffifin ini apa? Kita baca dahulu ayat 10 hingga 12 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas, Ustaz Mus, Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-10 sehingga 12. Ustaz Fas, betul kan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-10, Allah menyatakan malanglah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan orang yang mendustakannya adalah orang yang melampau batas dan berdosa. Ini adalah ayat yang ke-10 hingga 12, bermula dengan ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Mus untuk menceritakan, Ustaz terlibat dengan bahagian keuangan ya. Mutaffifin ni siapa sebenarnya Ustaz? Adakah mereka ni sama seperti kalau dalam surah Al-Maidah ataupun surah sebelum ini bercakap tentang pencuri perompak, ataupun siapa mereka? Sila. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, Ustaz Fas, Ustaz Tar. Jadi surah Mutaffifin ni dia sebenarnya isu berkait dengan muamalat lah, pengurusan kehidupan, terutama keuangan dan pendapatan. Jadi Mutaffifin ni asalnya dia mengurangkan sikit sukatan timbangan je. Maksudnya mengurangkan sukatan timbangan. Apatah lagi perompak, dia isu melibatkan sesama manusia. Melibatkan hubungan secara manusia. Ada orang mungkin dia jual sayur yang batang keras-keras, yang dah tua dia letak kat dalam, yang cantik letak kat depan. Kalau jual contohnya ikan 5 ekor kat atas cantik, kat bawah dah perut dah tak elok. Kalau jual makanan, jual yang basi. Maka semua ini berkait dengan mengambil hak orang. Jadi sebab tu Allah kata wailun. Wailun ni kalau dia punya deep, dia punya tu celakalah. Celakalah ni maksudnya dia bukan mencarut, bukan apa. Celaka ni kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain dan sebahagian ulama lain, dia satu lembah neraka namanya Wil. Dalam Jahanam tu ada satu nama Wil, lembah neraka Jahanam. Dalam Jahanam ada lembah. Ada lembah. Dan lembah tu dinamakan Wil. Lembah itulah yang untuk orang yang kurang sukatan timbangan sebab dosa dia dengan orang lain. Maka di sini kalau kita tengok Allah menyatakan situ mu'tadin athim. Mu'tadin athim ni, mu'tad ni dia melampau terhadap hak orang lain. Kalau jadi CEO, jadi bos, patut bayar gaji, dia tak bayar gaji. Patut kena potong KWSP, dia tak potong ke BSP. Lepas tu bila orang report, dia rasuah orang-orang yang ada tu, ada jawatan tu. Jadi semua tu mengambil hak orang secara zalim. Dan bila sebut mu'tad ni, dia melampau tu bukan biasa-biasa. Dia sentiasa suka buat benda tu. Sentiasa suka buat. Tapi athim pula Allah guna perkataan athim, dosa. Kalau kita jemah ni dosa ni, dia ada zam tu dosa juga. Athim ni dosa juga. Tapi athim Allah guna ni, dia dosanya macam mana? Dia tak pernah suka kepada kebaikan. Dosa dia tu tak pernah akan suka dan rasa nak kepada kebaikan. Maksudnya sentiasa dalam kejahatan. Kalau dia menipu, kalau dia apa semua dan sebagainya, maka sebab tu kalau kita perhatikan hari ni, kalau penipuan dalam pelaburan, dalam apa, jangan jadi mu'tadin athim. Maksudnya kalau kita nak bertaubat, kita kena pulangkan balik hak, kena bagikan apa yang sepatutnya. Jangan jadi sekurang-kurang tu dah kena neraka Wil, apakah lagi menipu, membohong,
buat perkara-perkara yang boleh mengambil hak manusia secara zalim, maka itu perkara yang Allah tegur dalam ayat ini. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara tak payah bincang, tentu dia memakan perkara yang lebih besar, menjadikan dosa yang lebih besar. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mus bercerita bagaimana maksud al-mutaffifin tadi Ustaz ya. Maksudnya mengurangkan timbangan, ataupun kalau dia minta, kalau dia berjual tu lebih-lebih pula kan yang dia mintanya, maka inilah yang digelar sebagai mutaffifin, sebagai satu ancaman bagaimana kita bertransaksi Ustaz ya, bertransaksi dalam hidup kita seharian, bekerja, kita dapat gaji ya, kalau kita 8 jam tu 8 jam lah ya kalau itu istilahnya. Tapi kalau katakan yang sepatutnya disampaikan, masa kadang-kadang mencabar juga Ustaz ni kan, apa yang diharapkan daripada 8 jam. Ada orang kata bukan 8 jam, yang penting kerja siap contohnya. Tapi tak siap-siap juga kan, sampai 5 minggu pun masih lagi ya minta OT pula, masuk minta OT, overclaim dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu taala. Dan antara sebab pentingnya yang dinyatakan pada ayat yang keempat itu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah ayat yang keempat ini, pasal ia ada kaitan dengan bagaimana kita nak membina generasi Ustaz ya, pemimpin dalam rumah, di tempat kerja yang tak terlibat dengan mutaffifin ini, yang dikaitkan dengan ayat keempat. Sila. Baik. Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan juga adalah syurga bagi orang-orang kafir. Tapi jangan jadi terbalik. Orang beriman pun anggap dunia sebagai syurga. Maksudnya syurga ni dia sentiasa nak alhaakumut takatsur, berlumba-lumba nak kumpul pahala, nak apa dan sebagainya, dan akhirnya memberikan dia punya kehidupan itu dia rasa macam dia tak dibangkitkan. Dunia ni seolah-olah macam tempat dia, syurga dia, dan jangan jadi macam tu. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, di sana ada hukum hakam, buat muamalat, transaksi, riba dan sebagainya, kezaliman, rasuah, penipuan, maka yang itu penjaranya. Dan kemudian kita jangan keluar daripada penjara itu. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, jadi satu orang yang sentiasa dalam lingkaran yang berpandu pada Quran, dan sentiasa ada penjara yang mengelilingi kita. Kerana apa? Penjara itu Allah nak bagi kebaikan dekat akhirat nanti, bukan semata-mata dekat dunia. Rasa azab dunia tapi akhirat kelebihan. Masya-Allah ya. Jadi bila cakap tentang sijin ni tadi tu, orang yang kat penjara masih boleh makan lagi Ustaz ya. Maksudnya taklah macam di akhirat nanti, makan di dalam penjara di sana itu ialah dengan zakum, dengan segala perkara yang amat menyeksakan. Dan apa yang Ustaz kongsikan tadi itu adalah satu mindset yang penting ya, terutama apabila kita berhadapan dengan pelbagai peluang. Kita ingatkan peluang sudah sampai kan, rembat sajalah. Tapi rupa-rupanya kalau kita rembat di sini, kita ambil semuanya di sini, khawatir di sana nanti tidak ada lagi balasan untuk kita, naudzubillah min zalik. Yang kita doakan agar Allah memimpin kita ya, menjaga diri kita makin dekat dengan Al-Quran, makin kita amat sensitif Ustaz ya, hubungan dengan manusia seperti mana yang dinyatakan pada surah Al-Mutaffifin yang kita baca pada minggu ini. Jadi di hujung ini kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita bersama. Saya bersama dengan Ustaz Mus untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim wahdinas siratal mustaqim wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini Ustaz ya. Sama-sama kita menjadi orang-orang yang sentiasa beramal. Kita sudah pun berada pada juz yang ke-30 dan juz 30 ni Ustaz ya. Ustaz Tan mungkin boleh berkongsi sikitlah kan. Apa tips-tips penting ya berkaitan dengan juz 30 ini agar kita istiqamah, dan dalam masa sama juga kita tadabbur ini agar terus faham. Betul Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas, Al-Fadhil Ustaz Mus, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita melihat ada setengah-setengah atau sebahagian daripada sekolah-sekolah tahfiz antaranya saya yang memberi pendedahan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran bermula daripada juzuk yang ke-30. Ini nak baik biasakan. Kita lihat ayat dia barangkali ketika anak-anak kita kecil
biasa dengar ayat yang terletak di juzuk 30, mengaji pun dengan ustaz-ustaz juzuk 30. Jadi dimulakan dengan juzuk yang ke-30. Jadi jangan kita menganggap juzuk yang ke-30 ini adalah nak habislah. Bahkan sebenarnya ialah barangkali pembuka ataupun pemula untuk kita terus berinteraksi, untuk kita terus berkenalan dengan Al-Quran, memahami isi kandungnya dan mempelajari selok-belok tajwid dan sebagainya. Sebab kalau kita perhatikan dalam juzuk yang ke-30 ni ada surah yang akhir dia dengan ma'arilis sukun panjang, ada yang berakhir dengan mad'i dua harakat, ada yang berakhir dengan ta, mana tak ada mat. Jadi semua ada dah. Maksudnya dalam juzuk ke-30 ni banyak yang kita boleh pelajari dan telusuri. Moga-moga walaupun kita sudah berada di akhir, janganlah sesekali kita menjadikan Al-Quran itu akan berakhir dalam kehidupan kita, bahkan kita nak cuba nak buat yang terbaik dan bersama dengan Al-Quran yang sebaik-baiknya, insya-Allah taala. Insya-Allah ya, moga-moga itu akan menjadi inspirasi kepada kita Ustaz ni untuk terus berjuang, dan tuan-tuan jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita bina platform bersama, kita gerakkan kempen baca, faham dan amal, kerana kita tahu bahawa bila ada kesungguhan untuk membaca itu diteruskan dengan kefahaman, maka insya-Allah kita akan membuat perubahan dengan izin Allah menuju kepada Tuhan. Kita bertemu lagi pada siri akan datang, halaman baru My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran